Okey, boleh cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembentangan CTU 152 kali ini, kami bakal membentangkan tentang isu-isu agama dan sekularisme dalam ruang sosiopolitik di Malaysia. Dan ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang termasuk saya. Yang pertama sekali ialah Muhammad Hakimi Asfar, Muhammad Taqiyuddin iaitu saya sendiri. Yang ketiga Muhammad Kashfi dan yang keempat Ahmad Danish serta Rafiul Helmi. Pada pembentangan yang pertama kali, kami akan membentangkan tentang pengenalan terlebih dahulu dan kami akan menyerahkan kepada Muhammad Hakimi Asfar untuk memberi info yang selanjutnya. Dipersilakan. Okay. So, untuk pengenalan, negara Malaysia dia telah ditubuhkan pada 16 September 1963. Lepas tu, ia terdapat 4 entiti yang membentuk negara bangsa Malaysia, iaitu Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tetapi pada 1965, Singapura telah mengambil keputusan untuk tidak bersama lagi dalam negara bangsa muda ini, iaitu Malaysia lah. Okay, itu bermula daripada tahun 1965, negara bangsa Malaysia yang terdiri daripada 3 entiti telah ditinggalkan oleh Singapura dan terus mengorak langkah bersama-sama mencapai pahit manis perjuangan menegakkan sebuah negara bangsa merdeka dan berdaulat. Okey, bagaimana negara bangsa Malaysia tertubuh? Negara bangsa Malaysia tertubuh hasil daripada rundingan kebijaksanaan pemimpin masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum di sebelah pihak dan British di sebelah pihak lagi. Okay. So untuk pemimpin masyarakat Malaysia pada waktu itu diketuai oleh Yang Mulia Tengku Abdul Rahman Ahmad Putra Al-Hajj. Tengku Abdul Rahman dia menguatai rombongan bagi menuntut kemerdekaan ke London daripada British. Walaupun pada waktu itu negara belum ditubuhkan dan para pemimpin masyarakat tidak mempunyai mempunyai wang lah untuk ke London. So tapi dengan semangat segenap lapisan masyarakat, mereka berjaya untuk pergi ke London untuk mendapatkan kemerdekaan untuk Malaysia. So akhirnya Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan diikuti oleh Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. So buah tangan sukarelaisme ni dia merupakan buah tangan sukarelaisme ini merupakan apa yang dikonsepkan oleh Said sebagai imperialisme budaya. Okay, menurut Said, imperialisme budaya merupakan sebahagian yang paling bahagia daripada isi keseluruhan sebuah penjajahan. Ini kerana berbanding penjajahan fizikal dan material, penjajahan budaya merupakan penjajahan akal fikiran yang seterusnya akan mencorak kehidupan sesebuah masyarakat. Okay, persoalannya sejauh manakah kesan sukarelaisme dalam kehidupan masyarakat Malaysia? So kita akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Saya akan membentangkan tentang sekularisme secara ringkas. Sekularisme sering dipakai untuk merujuk kepada sistem politik yang diamalkan di sebuah negara. Ia bertujukan prinsip pemisahan antara agama dan negara. Dalam bahasa Inggerisnya, the separation of church and state. Ini bermaksud agama tidak boleh campur tangan dalam pentadbiran sesebuah negara, manakala negara pula tidak boleh campur tangan dalam urusan agama. Sungguh pun begitu, sekularisme sentiasa dikaitkan dengan kebebasan berfikir. Fikiran bebas ialah satu konsep yang membawa maksud manusia mempunyai kebebasan berfikir tanpa dipengaruhi sebarang unsur-unsur luar. Tujuan penolakan ke semua unsur ini ialah untuk mengelakkan wujudnya pandangan berat sebelah yang akan menghasilkan keputusan yang tidak adil. Oleh itu, manusia perlulah mencari jawapan melalui penyelidikan sendiri yang bersifat fizikal dan material. Penyelidikan ini dilakukan demi menghasilkan pembuktian fizikal dan material mengenai masalah yang dipersoalkan
atau dari segi istilahnya mencapai ilmu dan kebenaran. Okey, seterusnya saya Afiq Ilmi ingin menerangkan lebih lanjut lagi tentang sekularisme secara ringkas. Menurut empiricism, objektif ialah apabila sesuatu itu boleh dialami untuk dibuktikan oleh semua orang menerusi kaedah yang sama. Contohnya, kalau pengalaman seseorang itu merasai kemanisan gula, maka semua orang untuk nak merasai gula itu adalah sama sahaja kaedahnya, iaitu dengan merasa gula itu dengan menggunakan lidah, dan semua orang akan dapat jawapannya yang sama, iaitu gula ini dirasanya manis. Okey, selepas itu demikianlah apa yang dimaksudkan oleh empiricism sebagai objektif. Lawan kepada sifat objektif ialah subjektif. Empiricism menolak sesuatu yang subjektif. Dakwaan seseorang yang mendakwa bahawa setiap malam beliau bermimpi bertemu dengan para wali yang mengajarnya ilmu-ilmu agama sama sekali. Menurut empiricism tidak boleh diiktiraf sebagai sesuatu yang objektif. Dakwaan sebegini merupakan suatu dakwaan yang subjektif sifatnya. Ini kerana hanya beliau seorang yang merasai pengalaman bertemu dengan wali tersebut. Oleh kerana beliau seorang sahaja yang merasai pengalaman itu, maka pengalaman itu tidak dapat dipastikan objektifnya oleh orang lain. Justeru kebenaran dakwaan tersebut tidak dapat dipastikan dengan jelas. Sebagai kesimpulannya, para penganut aliran empiricism tidak mengiktiraf dakwaan ini sebagai ilmu. Hasil pembuktian empirikal sahaja yang boleh diiktiraf sebagai ilmu. Kesemua hasil daripada kajian yang tidak memenuhi kriteria empiricism tidak boleh diiktiraf sebagai ilmu. Berdasarkan perbincangan yang saya telah masukkan tadi, jelaslah bahawa kepada empirikal merupakan satu kaedah yang berasaskan kebebasan manusia untuk berfikir dan melakukan kajian terhadap apa sahaja yang wujud secara fizikal dan material di sekelilinginya. Empiricism tidak mengiktiraf kewujudan segala yang bersifat bukan material seperti roh, malaikat, jin, syaitan, hantu dan segala macam yang bersifat bukan material. Termasuklah akhirnya menafikan kewujudan Tuhan yang bersifat bukan material. Maka mereka akan mempercayai apa yang mereka nampak, apa yang mereka dapat tengok, apa yang mereka dapat rasa, apa yang mereka dapat alaminya. Mereka akan percaya apa yang mereka ketahuinya itu sahaja. Di luar pengetahuan mereka tidak dapat disahihkan dengan betul, disahihkan dengan tepat, maka mereka tidak mempercayainya. Itu saja dari saya untuk secularism secara ringkas. Okey, seterusnya saya akan mengupaskan tentang isu-isu agama dan sekularisme dalam ruang sosiopolitik di Malaysia. Secara umumnya, sekular adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama ataupun kepercayaan agama. Sekularisme juga memberikan hak untuk menjadikan seseorang itu bebas dari peraturan serta bebas daripada pengenaan agama. Seperti sedia maklum, pada awal sebelum kemerdekaan, Pulau Pinang, Singapura serta Pulau Pangkor telah menandatangani perjanjian bersama British untuk memberi pandangan tentang sekularisme serta mewujudkan sebuah pentadbiran yang berasaskan sekularisme. Secara ringkasnya juga, perjanjian ini telah dilaksanakan berdasarkan untuk memupuk budaya sekularisme kepada bahagian-bahagian daerah tertentu untuk memastikan mereka telah dikuasai oleh minda sekularisme yang dibawa oleh British. Semenjak itulah daripada situ juga kita boleh dapat lihat bahawa
Sultan diamanahkan untuk menjaga rakyatnya, untuk memastikan semua menerima pendidikan dan menjadi ketua dalam sesebuah daerah ataupun sesebuah negeri. Dan di situ jugalah kita nampak Sultan menjadi ketua agama negeri sehingga kini. So daripada isu-isu agama juga yang kita boleh kaitkan juga, politik agama seharusnya bertunjangkan falsafah ketuhanan dalam segala jenis aktiviti. Jika mengikut 100% model sekular, ini bermakna kuasa diperolehi berdasarkan amalan matlamat menghalalkan cara. Kerana negara Malaysia juga adalah negara Islam. Kebanyakannya adalah negara Islam dan selebihnya dikuasai oleh agama-agama lain. Bagi negara Islam yang sepenuhnya negara Islam, kita perlu menitik beratkan tentang agama Islam serta cara pandangan dia dan konsep ketuhanan yang bahawa jika kita melakukan satu kesalahan itu, maka akan mendapat balasannya. Oleh yang demikian pernah tersebut dalam ayat Al-Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang maksud lakum dinukum waliyadin, engkau dengan agama kau dan aku dengan agama aku. Ini bermaksud Islam tidak pernah memaksa seseorang individu ataupun seseorang mana-mana yang berkaitan tentang agama yang lainnya untuk memasuki Islam. Kerana Islam bukan jenis yang memaksa dan mereka bertunjangkan sifat kelembutan serta lagi ke arah kebaikan. Dari sini juga kita boleh lihat bahawa isu-isu agama juga amat penting untuk mengelakkan daripada berlakunya gejala-gejala negatif seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Daripada situ juga saya boleh simpulkan bahawa isu-isu agama dan sekularisme sepatutnya tidak boleh disamakan dan harusnya dipisahkan kerana jika hidup berdasarkan sekularisme maka bakal berlakunya pergolakan antara menteri-menteri serta rakyat yang mewujudkan satu kesinambungan yang tidak seharusnya berada di Malaysia. Okey, sekian saja itu penerangan saya. Maka saya teruskan kepada kesimpulan oleh Ahmad Danish. Kesimpulan yang dapat kita peroleh daripada sekularisme dan agama ialah kesan penjajahan budaya. Sama ada kita terima ataupun tidak, ia tetap menggugat jati diri yang sedia ada pada sesebuah masyarakat. Manakala budaya yang syarat dengan muatan falsafah yang mengubah pandangan dunia dan falsafah hidup kepada masyarakat yang dijajah sering dilupakan. Walau aspek ini sebenarnya lebih penting untuk diperhatikan. Tanpa kefahaman yang sebenar terhadap maksud tersembunyi di sebalik falsafah yang disebarkan akan menyebabkan masyarakat kehilangan identiti diri yang asal termasuk perkara penting seperti akidah keagamaan. Mungkin sebab itulah menyebabkan Tariq mengajukan agar ilmu fiqh disemak dan dibentuk semula agar bersesuaian untuk menyelesaikan masalah zaman moden yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini yang tinggal di bawah teraju tamadun barat. Tariq juga menegaskan perkara ini boleh dilakukan dengan mengembalikan keaktifan ulama usul fiqh dalam membina formula untuk memastikan hukum baru. Oleh itu, mempelajari dan memahami falsafah itu amat penting dan perlu diutamakan demi memahami isu-isu agama dan sekularisme dalam ruang sosiopolitik di Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.